Yang Arif Hakim Nazlan adalah General Counsel dan Company Secretary Maybank dari tahun 2005 hingga 2015, tuan-tuan. Dan terlibat dalam menguruskan proses kelulusan pinjaman tersebut. Dia yang terlibat dalam menguruskan proses pinjaman tersebut. Lepas tu dia tuduh Datuk Najib berniat jahat dengan penubuhan SRC International itu, dengan mengatakan bahawa niat menubuhkan SRC International itu pun, tuan-tuan, sudah membuktikan bahawa Datuk Najib berniat jahat. Padahal SRC International ditubuhkan atas cadangan Maybank, yang mana Hakim Nazlan merupakan General Counsel, Head of Corporate and Legal Affairs dan Company Secretary pada ketika itu. Dan hasil siasatan pihak SPRM mengesahkan pegawai Maybank sendiri memberitahu bahawa Hakim Nazlan tahu tentang perkara ni. Nampaklah jahat tak jahat Hakim Nazlan ni, tuan-tuan. Tetapi sehingga ke hari ini sesedara beliau selamat. Yang Arif Hakim Nazlan adalah General Counsel dan Company Secretary Maybank dari tahun 2005 hingga 2015. 10 tahun. Dan terlibat dalam menggunakan proses kelulusan pinjaman, menguruskan proses pinjaman tersebut. Hakim Nazlan telah hadir dalam mesyuarat Special Board of Director meeting bertarikh 12 Mac 2012 bagi kelulusan pinjaman pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd bernilai 4.17 bilion. Dia hadir, tuan-tuan. Pada 5 Februari 2015, dia telah terlibat atas kapasiti General Counsel dalam memberikan nasihat perundangan bagi isu ketidakmampuan 1MDB untuk melangsaikan pinjaman term loan second tranche pinjaman pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd yang berjumlah 2 bilion. Pinjaman 140 juta yang dipohon oleh PPD telah diluluskan melalui resolusi Maybank secara edaran email pada 24 Jun. Jadi, tuan-tuan, ini jelas membuktikan, tuan-tuan, jelas membuktikan bahawa Hakim Nazlan ini sepatutnya hari ini sudah didakwa. Kalau Hakim Nazlan ini didakwa dari awal lagi, ketika zaman Muhyiddin, ketika zaman Mahathir, ketika zaman Pak Maeng, sudah pasti, saudara, sudah pasti Datuk Najib tak akan sampai ke penjara, tuan-tuan. Hari ini kita dalam meraihkan Ramadan pertama hari ini, saudara, kita boleh meraihkan Ramadan, kita boleh menyambut Ramadan dengan keluarga kita. Tetapi hari ini Datuk Seri Najib terpaksa berpuasa di dalam penjara kerana ada manusia durjana yang dilindungi sehingga ke hari ini, tuan-tuan. Saya nak cakap banyak pun susah sebab kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa dalam hal ini ialah Peguam Negara yang boleh mendakwa Nazlan di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan, yang ada kuasa untuk mengambil tindakan tata tertib ke atas Hakim Nazlan kerana terang-terang telah melanggar Kod Etika Kehakiman di bawah perkara 8 dalam kurungan 1A Kod Etika Hakim 2009 ialah Ketua Hakim Negara. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Dua orang yang berkuasa hari ini menyelamatkan nyawa Nazlan. Saya cakap terus terang, mereka menyelamatkan nyawa Nazlan. Kalau mereka nak kenakan tindakan pada saya, silakan. Dan kalau saya terpaksa terpenjara, tuan-tuan, kerana beritahu benda yang benar, tak apalah, saya redha. Tapi hari ini saya sedara orang yang tak berdosa duduk dalam penjara. Orang yang membantu Jolo merembat duit 1MDB ni, tuan-tuan, siapa dia? Zeti Akhtar Aziz. Kalau tidak ada kelulusan daripada Zeti Akhtar Aziz, duit 1MDB takkan disalurkan kepada Petro Saudi, saudara.
YMDB tak boleh tidak boleh menyalurkan duit kepada Petro Saudi dalam masa 24 jam boleh clear 1 bilion. Dan kalaulah Datuk Najib tak bagi dokumen yang menyatakan bahawa pihak kerajaan Saudi, Kementerian Kewangannya dan juga kerabat Raja Saudi nak menyumbang kepada beliau, kalaulah dokumen ini tak diteliti, disiasat, dibuat due diligence oleh Zeti Akhtar Aziz, dan Zeti mengeluarkan 3 pucuk surat membenarkan dana ini dibawa masuk ke Malaysia, dan dana ini Zeti pula cadangkan kepada Datuk Najib jangan masuk dalam akaun UMNO, masuk dalam akaun peribadi, kerana kedudukan Datuk Najib sebagai Perdana Menteri ketika itu memudahkan transaksi katanya. Dan dia suruh pecah-pecahkan transaksi itu, racik-racik jadi kecil. Jangan masuk sekali 681 juta US dollar. Rupa-rupanya setiap satu kali duit tu transaksi masuk, satu pertuduhan. Bila pulang pun satu pertuduhan. Bila belanja pun ada pertuduhan. Sedangkan orang yang memberikan kelulusan ini sesedara didapati suami dan anaknya menerima 715 juta ringgit di dalam akaun mereka di Singapura sesedara. Dan SPRM mengesahkan mereka telah berjaya merampas lebih kurang 64 juta baki sisa duit itu. Yang lain mereka dah berjaya pindahkan dan belanjakan. Tetapi sehingga hari ini Zeti yang juga kita tahu kroni kepada Tun Dr. Mahathir masih selamat tidak berhadapan dengan pendakwaan. Sama juga dengan pinjaman yang dibuat oleh SRC International 2 bilion daripada Kuok. 2 bilion, 4 bilion. Datuk Seri Najib telah mengarahkan ketika itu Nur Muhammad Yaakob, Menteri Kewangan, untuk buat due diligence dan menyediakan cabinet paper sama ada SRC International ini patut diberikan pinjaman Kuok ataupun tidak. Dan hasil daripada cabinet paper yang disediakan oleh Nur Muhammad Yaakob telah mempengaruhi keputusan kabinet, bukan keputusan Datuk Seri Najib seorang, keputusan kabinet untuk memberikan pinjaman kepada SRC International 2 bilion. Tuan-tuan, macam mana Nur Muhammad Yaakob nak berlaku adil apabila pihak SPRM mengesahkan beliau menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, sama macam keluarga Zeti menerima 715 juta ringgit daripada Jolo, tuan-tuan. Dua manusia yang juga merupakan orang yang cukup dekat dengan Tun Dr. Mahathir. Sama juga Jolo yang merupakan anak kepada seorang tycoon di Sarawak yang dikayakan oleh Tun Dr. Mahathir dengan projek-projek pelabuhan di Sarawak. Mereka membantu Jolo, tetapi sehingga hari ini Jolo yang menikmati lebih daripada 1.2 bilion US dollar sehingga hari ini tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Zeti tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Nur Muhammad Yaakob tidak dihadapkan ke muka pengadilan. Tuan-tuan, kalau tanya dengan saya apa peluang Datuk Seri Najib pada 31 hari bulan ni, saya terus terang cakap, saya tidak menaruh sebarang harapan. Terus terang saya cakap, saya tidak menaruh sebarang harapan. Sebab kita tahu bahawa Ketua Hakim Negara lantikan Mahathir masih lagi menjadi Ketua Hakim Negara. Saya tahu ada 5 orang hakim baru yang mengadili kes semakan kehakiman pada 31 hari bulan Mac ini. Tetapi tuan-tuan, hanya dengan kekuasaan Allah Ta'ala, tuan-tuan, yang boleh memberikan satu keberanian luar biasa kepada 5 orang hakim ini yang masih answerable to Ketua Hakim Negara.